Haji Cara kata, mohon pencerahan skandal SES Bank. Aziz, sebenarnya isu itu mudah. Saya tahu apa masalah dia. Penyelewengan satu masalah. Kontrak satu masalah. Membuat satu kapal ni, dia macam buat rumah. Ada arkitek dia, ada lukisan dia, ada engineer dia. Jadi kadang-kala yang jadi masalah ialah persoalannya. Dulu kau nak kapal perang jenis A, tiba datang seorang menteri dia nak tukar B. Soal yang bangkit, waktu nak serah bagi pada kontrak pada design A ni, kerajaan bayar ke tak bayar? Kalau kerajaan bayar, itu satu masalah. Yang dibayar itu apa? Macam juga kita nak buat rumah, buat masjid, buat bangunan. Arkitek kena bayar. Kontrak tu kerja lain. Tetapi ini bangang-bangang dalam Bosdet tak nak jawab. Wahal saya tahu bahawa isu yang berlaku ini ialah kerana pembayaran yang tinggi terhadap reka bentuk kapal itu. Belum lagi ada kontraknya. Reka bentuk dia. Sekejap nak macam ni, sekejap nak macam itu. Jadi, pihak konsultan, arkitek yang membuat bot tu, dia minta bayaran. Dia dah buat paper, dah design. Sebab daripada benda yang kecil, wiringnya sampai ke peluru dia, meriam ukurannya, sudah direka. Jadi apa yang saya nak kata, masalah yang bayar 6 bilion itu bukannya kosong. Tetapi kerana Menteri Pertahanan tak jawab, Treasury pun tak jawab, Bosted pun tak jawab, jadi isu lah pada rakyat. Rakyat ingat 6 bilion itu hilang ya. Begitu saja. Tidak. Wah, saudara saya ada sibuk. Semalam saya ada sibuk. Kalau beritahu awal, saya boleh tunggu lagi kat sibuk. Okey, saya kata Aisyah, waalaikumsalam. Hamdan, waalaikumsalam. Nasruddin, terima kasih. Dah makan ke Datuk? Hujan di Kuching ni, nak ingat nak pergi makan dekat tu, restoran kereta tu. Zulkifli Osman, terima kasih. Terbaik Datuk. Nur Ain, apa khabar? Sihat? Bila lagi nak menikah kali kedua? Selamat malam, Ain. Okey. Saya jawab ya, mana yang hantar? Salam handsome young boy. Mana young boy? Falskan. 70 tahun dah ni. Ranjit Sinjau. Soal. Salam Datuk. Apa pandangan tentang kenyataan PN untuk tarik sokongan pada Perdana Menteri? Alhamdulillah. Apa sebab saya kata Alhamdulillah? Kerana inilah langkah yang baik untuk Ismail Sabri membubarkan Dewan Rakyat bukan kerana arahan Mat Ponorogo atau kehendak UMNO. Jadi dia atas kehendak ataupun atas perbuatan Perikatan Nasional, parti komponen dalam kerajaan sekarang. Kalau dia tarik sokongan, maka kerajaan akan hilang majoriti dan bukannya berpindah kepada parti lain untuk nak jadi perintah. Tak ada lagi dah. Ke bawah duli tuanku dah serik dah ni. Yang Tuan Agung sendiri dah serik benda ni. Jadi kalaulah Perikatan nak tarik diri, saya rasa itu langkah yang bijak untuk melepaskan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai orang yang dilihat tidak mempunyai kuasa apa-apa, hanya seorang presiden. Apabila didesak oleh UMNO, maka dia nak membubarkan. Tapi dengan cara yang PN lakukan, maka Ismail Sabri keluar daripada andaian ini. Jadi, kalau Perikatan Nasional nak keluar daripada ini menyebabkan kerajaan tak cukup, saya rasa tak ada pemasalah. Isunya ialah untuk nak lantik seorang timbalan Perdana Menteri. Wahal perundingan, perbincangan dengan Perdana Menteri belum lagi selesai. Apa lagi Perikatan Nasional tak? Iaitu ada 2 menteri kanan dia. Satu Azmin, satu tu Menteri Pendidikan. Satu Sabah, satu UMNO. Jadi dah 2 dah menteri kanan dia. Yang selalu rider kiri kanan ni. Jadi apa yang masalah? Jadi
Kalau nak pergi ke Perdana Menteri, nanti dia kata, oh, dulu saya ada Menteri Kanan dua. Sekarang ni dalam timbalan Perdana Menteri daripada PBBM, kami juga nak Menteri Kanan lagi satu. Kalau begitu cara dia, itu bukanlah satu perundingan. Jadi pada saya, Ranjit Singh, bahawa apa yang kita tahu sekarang hanya sumber dalam mesyuarat. Tapi mereka juga belah bagi. Kalau mereka bubarkan Dewan Rakyat sekarang, sebelum bajet dikeluarkan, dan jika dua lembaga hitam dalam UMNO buat akuan tidak akan bertanding lagi, UMNO akan menanglah dengan mudah. Baru saya tetap suku UMNO. UMNO ni dilahirkan dengan air mata dan darah oleh bangsa kita, oleh datuk nenek moyang saya. Tujuannya nak memelihara keturunan Melayu masa depan, anak bangsa di masa depan, cucu cicit masa depan. Tak tahu pula kita bahawa yang merosakkan UMNO ini adalah anak seorang negarawan yang berjasa besar pada UMNO bernama Najib Abdul Razak. Jadi yang ini yang kita sedih. Bapa dia berjuang, anaknya pula memusnahkan UMNO ini. Itu kita tak faham lah. Ya. Patutnya anaknya lebih baik pada bapaknya dalam jaga UMNO ni. Okey. Ada soalan saya jawab ya malam ni ya. Ceritakan kepada saya masa Parti Perikatan cap kapal layar ditukar kepada Britania, masa itu ada tentangan tak dari ahli-ahli UMNO? Tidak ada tentangan. Malah mereka terlalu akur dengan Tun Razak. Hadiah Tun Razak itu dilakukan bertahap. Pertama, wujudkan kerajaan campuran antara UMNO dengan Perikatan, dengan PAS. Lepas itu kerjasama kerajaan campuran antara Perikatan dengan Gerakan. Lepas itu kerajaan campuran dengan parti SVP ke? PPPP. Jadi lepas lama juga, hampir 2 tahun kerajaan campuran ni berlaku. Di mana Parti Gerakan juga mendapat jawatan timbalan menteri, PAS mendapat seorang menteri dan 2 timbalan menteri. Saya masih ingat lagi, antaranya almarhum Abu Bakar Umar dan Yusuf Rawa menjadi menteri. Bakar Umar di Kementerian Kesihatan, Yusuf Rawa di Kementerian Perusahaan Utama, Datuk Asri Kementerian Ketugasan dan Tanah. Jadi baru dia buat perikatan dan perkara itu dipersetujui dalam UMNO kerana dia membesarkan kekuatan Barisan Nasional perikatan ini untuk kestabilan politik. Jadi berlakulah kerajaan campuran yang berkesudahan menjadi satu kerajaan single party yang bernama Barisan Nasional. Itu dia. Saudara arus-arus ya. Saya jawab soalan anda.